Hai, kembali ke saluran Ungu Lukis. Video kali ini bertajuk Biawak Berkepala Orang. Jom, teruskan menonton. Sakinah seorang perempuan biasa yang sudah bersuami. Suaminya bernama Kudus. Kudus pula adalah lelaki yang juga biasa-biasa aja wajahnya. Tapi Kudus ini terkenal dengan sifat peramah. Sifatnya itu lebih peramah kepada perempuan sebenarnya. Sakinah tahu tentang perangai lakinya itu. Namun Sakinah tidak dapat berbuat apa-apa. Disebabkan majalah wanita belum wujud, jadi Sakinah hanya dapat mendiamkan diri sahaja. Kehidupan Sakinah sebagai seorang isteri di zaman itu amat berbeza dengan kehidupan isteri-isteri yang ada di zaman moden. Sehari-hari Sakinah akan melakukan tugas rutinnya. Membasuh kain di sungai, mandi di sungai, membasuh pinggan di sungai, malahan basuh beras pun di sungai. Nasib baik mereka belum dikurniakan anak. Kalau tidak, banyak kali jugalah dia terpaksa berulang-alik ke sungai untuk keperluan anaknya. Pernah juga Sakinah mencadangkan kepada Kudus untuk membina rumah di tepi sungai sahaja. Senang untuk dia berulang-alik. Namun seperti suami-suami zaman moden, Kudus hanya mendiamkan diri sahaja. Tak kuasa dia nak melayan permintaan Sakinah. Suatu hari yang pada Sakinah hanyalah hari-hari biasa seperti sebelumnya, dia bersiap-siap untuk membasuh baju. Selepas suaminya pergi bekerja, yang Sakinah pun tak tahu suaminya kerja apa, dia pun berjalan menuju ke sungai. Jarak dari rumahnya ke sungai tidaklah jauh, hanya sepelaung sahaja. Disebabkan Sakinah tak tahu sepelaung itu macam mana kira, Sakinah hanya buat tak kisah. Sebelum Sakinah sampai ke gigi sungai, dia terdengar suara mendayu-dayu meminta tolong. Sakinah tercari-cari di mana suara itu datang. Rupa-rupanya suara itu datang dari seekor biawak yang kepalanya tersekat di celah akar sebatang pokok. Pada zaman itu, binatang yang boleh berkata-kata bukanlah satu kejadian yang aneh. Sakinah pun tidak terkejut, lalu dia pun menuju ke arah biawak yang tersekat itu. Biawak itu meronta-ronta, namun dia tak dapat juga melepaskan diri. "Hei Sakinah, tolong lepaskan aku. Kalau kau dapat melepaskan aku berjanji akan menunaikan 3 permintaan kau," biawak itu berkata. Sakinah amat terkejut dengan kata-kata biawak itu. Selama ini, banyak juga dia mendengar cerita dari orang-orang kampung tentang haiwan atau jin yang boleh menunaikan permintaan seseorang. Kali ini, diri dia pula yang mendapat peluang. Lantas Sakinah pun mengambil parang dan memotong akar pokok itu. Akhirnya, biawak itu pun dapat dilepaskan. Sakinah berasa amat terkejut apabila biawak berkenaan melepaskan kepalanya dari akar pokok yang sudah dipotong itu. Sakinah mendapati biawak itu adalah satu makhluk yang amat aneh. Binatang tersebut dari leher membawa ke ekor berbadan biawak. Tetapi kepala biawak itu bukan berkepala biawak, tetapi berkepala orang. Walaupun terkejut, Sakinah berasa kelakar pula bila melihat keadaan biawak tersebut. Biawak berkepala orang itu pun menyuruh Sakinah supaya jangan terkejut sangat. Sakinah cuba untuk menenangkan dirinya. Setelah dirinya tenang, barulah Sakinah bertanya kepada biawak itu, apakah dia boleh membuat permintaan sekarang. Biawak itu hanya tersengih, kemudian dia berjalan ke arah Sakinah. "Aku akan menunaikan 3 permintaan dari kau kerana kau sudah menolong aku. Tetapi ada syaratnya, kau setuju?" kata biawak tersebut kepada Sakinah. Sakinah berfikir sebentar beberapa saat, kemudian dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Baiklah, aku akan tunaikan permintaan kau. Tetapi syaratnya adalah, jika kau meminta sesuatu, apa yang kamu minta akan membuat suamimu mendapatkan 10 kali ganda dari apa yang kamu minta. Boleh?" Sakinah berfikir sebentar untuk membuat permintaan yang akan menguntungkan dirinya. "Baiklah, aku setuju," kata Sakinah.
Sakinah pun membuat permintaan pertama. Permintaan pertama Sakinah adalah meminta supaya wajahnya menjadi cantik. Biawak itu pun bertafakur sebentar membaca jampi. Asap berkepul-kepul di sekeliling Sakinah, lalu dia menjelma menjadi seorang perempuan yang amat cantik. Di tempat yang lain pula, Kudus amat terkejut kerana tiba-tiba wajahnya menjadi amat tampan dan segak. Kudus yang ketika itu sedang bersarapan di kedai makan telah membuat pelanggan perempuan yang lain menjadi terpikat dan cair melihatnya. "Baiklah, permintaan kedua pula Sakinah," kata biawak itu. Sakinah pun membuat permintaan kedua. Permintaan keduanya adalah ingin menjadi kaya. Sekali lagi biawak itu bertafakur. Jadilah Sakinah seorang perempuan yang kaya. Emas dan permata bersedirat di seluruh badan Sakinah, memancar-mancar. Sedang Kudus pula yang ketika itu dikelilingi perempuan-perempuan bertambah terkejut lagi. Badannya tiba-tiba tersarung pakaian yang dibuat daripada emas. Duit berkepuk-kepuk tiba-tiba muncul dari seluarnya yang banyak poket itu. Kereta lembu yang diletakkan di hadapan kedai tiba-tiba menjelma menjadi kereta Koenigsegg Agera R. Padahal apa-apa jenis kereta berenjin belum pun wujud pada masa itu. Kudus terkejut dengan amat parah sekali. Untuk permintaan yang terakhir, Sakinah perlu berhati-hati. Permintaan ini akan menjadi untung nasibnya nanti. Biawak itu pun sudah bersiap-siap untuk bertafakur. Setelah berfikir sejenak, Sakinah pun berkata, "Bolehkah kau berikan aku satu serangan jantung yang amat ringan sekali?" Biawak itu pun mengangguk dan membaca jampi. Sakinah pun terduduk dan hampir pingsan apabila terkena serangan jantung itu. Namun perasaannya menjadi lega kerana selepas serangan itu dia masih hidup lagi. Berlainan pula dengan Kudus. Ketika dia membelek-belek kereta Koenigsegg Agera R itu dengan perasaan hairan, dia tiba-tiba terkena serangan jantung yang amat dahsyat sekali. Dia punya dahsyat sehingga meletup jantung Kudus. Matilah Kudus di tempat kejadian tanpa dia mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Sakinah pula bergembira dengan keadaan yang terjadi. Walaupun dia tidak dapat melihat apa yang berlaku kepada Kudus, namun dia tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya, jadilah Sakinah seorang janda kaya raya ditambah pula dengan harta warisan dari Kudus yang berjumlah 10 kali ganda dari hartanya. Sekian saja cerita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kepada suami-suami di luar sana, saya nasihatkan berhati-hatilah. Jangan biarkan isteri membasuh kain di sungai seorang diri. Kerana dengar cerita biawak berkepala orang itu masih hidup lagi sehingga sekarang.